Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersabar rakan-rakan sedang penonton yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita panjat sedikit kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian hanya layak disembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Rakan, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. IKIM pada malam ini kita telah melangkah ke episod yang ke-320. Alhamdulillah. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana audio dan video di tempat anda? Selamat datang diucapkan kepada anda daripada IG, Lambayan Sutera, Rashikin, Anggrit Putri, Zulfi, Wan Rohaiza, Rozita, Maimunah, Rahima, Darmawati, Siti Rabia, Anggrit, Lin Malina, Radin, Midah, Azizan, Nurma, Aini, Nadia, Mariani, Zainab, Roshima, Samiza, Maimun, Laila, Khalid, Roshima, Siti Aisyah, Wan Rohaiza, Wan Nur Qalbi, Rahima, Raisha, Yasmin, Sofia, Arina, Darmawati, Kamaria, Siti Wasiyah. Ramai lagi saya tak sempat nak sebut satu persatu. Apa pun saya ucapkan selamat datang kepada anda pada malam ini ke IKIM. Saya doakan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat andanya, insya-Allah. Sahabat, kalau dah bersedia, mari sama-sama kita lihat paparan info tajwid yang akan kita sama-sama kongsikan. Baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini info tajwid kita hari ini. Semalam punya tajuk kita dah selesai tentang Ishmam Ar-Rom. Mungkin dalam 7 hari, dalam seminggu juga kita telah bincangkan tentang Ishmam dan Ar-Rom. Hari ini rakan-rakan, tajuk yang ke-18, bab yang ke-18, itulah tentang Alifatus Sab'ah. Tentang Alifatus Sab'ah, 7 alif yang akan kita bincangkan pada malam ini. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan 7 alif. Sahabat-sahabat, rakan-rakan dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam Al-Quran terdapat 7 alif yang pada riwayat Hafs an Asim. Yang ditulis alif, kemudian ada tanda bulat di atas, ada tanda kosong di atas, bujur. Kita tengok alif 7. Apa yang dimasukkan di sini ialah ia merupakan 7 huruf alif pada 7 perkataan mengikut riwayat Hafs an Asim. Ia, cara bacaannya ialah ia dibunyikan ketika waqaf. Maksudnya dibaca ketika waqaf tetapi dihadzafkan ataupun diabaikan ketika wasal. Seperti contoh perkataan, ada 7 perkataan yang telah disenaraikan di situ rakan-rakan. Yang pertama kita bacakan perkataan ana. Qala ana. Kalau berhenti, yes, kita baca dengan ana 2 harakat. Qala ana 2 harakat. Tetapi kalau kita sambung, walaupun kita lihat di situ seolah-olah macam hukum mad asli, sebab ada alif sebelum dia berbaris di atas. Tetapi dengan adanya tanda bulat yang kosong itu bacaan ketika wasal. Okey, ketika wasal kita baca tanpa alif. Ketika wasal kita hazafkan bacaan alif. Tulisan masih ada tetapi bacaan yang kita hazafkan. Contoh, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Okey, contoh. Banyak perkataan ana yang terdapat di dalam Al-Quran, keseluruhan Al-Quran. Seterusnya, kita lihat pula perkataan yang kedua, perkataan lakinna. Lakinna. Kalau berhenti, yes, kita gunakan huruf alif itu. Kita ithbat alif, membaca alif.
Lakinna, berhenti. Waqaf. Tetapi kalau kita sambung, sebab biasanya memang kita akan baca sambung. Lakinnahu wallahu rabbi, pendek. Okay. Kemudian watadhunnuna billahi adh-dhununa di dalam surah Al-Ahzab. Adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minun, kita sambung. Okay. So kena ingatlah 7 perkataan ni. Ketika berhenti, ketika waqaf, ya, kita bacakan dengan alif. Adapun ketika wasal, kita baca dengan tanpa alif. Okey, begitulah perkataan seterusnya. Perkataan yang keempat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-66. Ar-rasula. Kemudian ayat yang ke-67 as-sabila. Kemudian ada dalam dua lagi, ada dalam surah Al-Insan, iaitulah pada ayat yang keempat salasila. Okey, salasila wa aghlal minal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila. Itu ayat yang kelima. Salasila, alif sifar. Ada orang sebut alif sifar, boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu cara bacaannya. Dan qawarira di dalam ayat yang ke-15. Ketika waqaf, kita baca dengan qawarira. Adapun ketika wasal, qawarira min fiddatin. Begitu. Okey? So, clear 7 alif di sini. Baik, sedikit nota kaki. Boleh juga diabaikan huruf alif ketika waqaf dan dibaca salasila. Pada perkataan yang ke-6, perkataan salasila, kalau kita nak waqaf, boleh juga dengan salasil. Jadi kita sebutkan 7 perkataan itu, perkataan di atas ini, ketika waqaf, kita baca dengan isbat alif. Kita baca dengan alif. Salasila, 2 rakaat. Okey, tetapi ada nota kaki lagi. Ada lagi penerangan di bawah ini. Boleh juga dibaca tanpa alif ketika waqaf. Salasil. Pada perkataan yang ke-6. Kerana apa? Kerana satu huruf tidak boleh diletak 2 tanda. Maksudnya dah ada alif, kemudian ada pula tanda kosong di situ. Tidak boleh. Maksudnya itu hujah dia. Ulama telah meletakkan tanda bujur berlubang di atas huruf alif menandakan huruf alif tersebut diabaikan. Sama ada ketika wasal ataupun ketika waqaf. Ini hujah yang mengatakan ketika berhenti salasila, boleh juga kita berhenti tanpa alif. Okey. Para ulama juga menyebut tentang cara lain, iaitu mengambil kira bacaan alif ketika waqaf di bahagian akhir mashaf. Tak apa. Alif isbat hazaf ke tu ustaz? Sir mutasir. Alamak. Apa tu maksudnya? Sir mutasir tu apa dia? Faham pula istilah dia. Ustazah Jairin lo ni. Alif yang mana tu? Kalau kita ada sebut tadi 7 perkataan ini, 7 perkataan yang tuan-tuan dan perempuan lihat pada paparan nota yang saya paparkan di FB. Okey, di page kita So rakan-rakan daripada IG tak ada lagi. Kena tengok nanti. Imam Malik punya FB kalau nak tengok nota lah. 7 perkataan ini ketika waqaf. Kita dah sebutkan secara umum tadi. Ketika waqaf, kita baca dengan alif. Dibunyikan dengan alif. Dibaca perkataan alif, dibaca huruf alif itu. Tetapi ketika wasal, ketika sambung, kita baca tanpa alif. Begitu. Okey. Maknanya kalau kita berhenti di situ perkataan 7 ini, 7 perkataan alif ini, kita baca dengan 2 harakat. Kalau kita sambung sahaja, kita abaikan alif itu, maksudnya hazaf alif. Okey, harap clear Tetapi ada lagi pendapat yang ada nota kaki pada perkataan yang ke-6 saja yang disebutkan sini. Okey. Perkataan yang ke-6, kalau kita waqaf, boleh juga waqaf tanpa alif. Itu kesimpulan dia. Kemudian perkataan yang ke-7 pula, ada pun perkataan qawarira pada ayat yang ke-16 selepas itu. Ada 2 perkataan. Okey. Pada ayat yang ke-16 surah Al-Insan, maka huruf alif padanya diabaikan ketika waqaf dan wasal. Qawarira min fiddatin. Qawari yang kedua itu, sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal, diabaikan. Yang dimaksudkan pada perkataan yang ke-7 ini adalah surah Al-Insan ayat yang ke-15. Sebelum itu saja lagi. So kena ingat tu. Okey. Alif yang wasal
tidak dibaca. Waqaf 2 rakaat Ustaz. Saya tak nampak nota Ustaz, skrin kecil. Okey. Tak apa, nanti tengoklah. Belek-belek pula kan. Okey, clear rakan-rakan. Saya fikir cukup dulu setakat ini untuk alif 7 yang kita bincangkan pada malam ini. Tak apa Ustaz, boleh tengok di FB kelak. Dan di YouTube pun boleh. Betul, YouTube Malik Ahmad korang. Rakan-rakan, mari sama-sama. Kalau dah clear, kita ke lembaran Al-Quran. Hari ini kita akan baca lembaran muka surat yang ke 320. Adakah anda ada bersedia di sana? Surah Taha ayat 114 hingga 125. Malam kita telah sama-sama menggunakan bacaan dengan Tarannum Sabah. Maka pada malam ini insya-Allah sama-sama akan kita bacakan dengan Tarannum Hijaz. Tarannum Hijaz. Baik, mari sama-sama. Astagfirullah. Hijaz sedikit bertenaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Rakan-rakan boleh amalkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkan kami ilmu. Boleh gunakan ayat ini untuk bacaan doa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Seterusnya. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو begitu adu tekan dia tak boleh adu tak boleh 2 rakaat sebab ada syaddah ada 2 waw di situ. Cuba 1 2 mula. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو begitu adu okey jangan ada adu jangan longgar maksudnya tidak ada tekanan kita panggil istilah dia an-nabr kita ada terangkan sebelum ni. Seterusnya fa imma يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, saya nak diucapkan kepada anda bersama-sama kita pada malam ini untuk muka surat yang ke-320. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan usaha kita setiap malam membaca satu muka surat daripada Al-Quran sebelum kita labuhkan tirai, sebelum kita berehat pada malam hari, Allah SWT merahmati, menaungi kita sepanjang malam, insya-Allah. Baik rakan-rakan, saya di sini ingin mengajak rakan-rakan dan mengucapkan selamat datang kepada anda yang baru hadir bersama-sama kita. Perkenalkan bersama-sama kita pada malam ini dalam rancangan iQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, #Sebar Kebaikan. Rakan-rakan yang baru hadir bersama-sama kita, mari sama-sama saya mengajak semua sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian, setiap malam kita cuba istiqamah. Bacalah satu muka surat daripada Al-Quran. Apa kira sangat masa yang ada sebelum kita labuhkan tirai, kita buka satu lembaran Al-Quran, bacakan daripadanya satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, baik, kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Jangan lupa untuk ajak rakan-rakan kita lagi ramai di luar sana. Kongsikan video ini kepada mereka. Ajak mereka bersama-sama untuk dekati kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dakwah yang kita usahakan ini sedikit sebanyak memberi impak ataupun kesan yang positif kepada diri kita khususnya dan kepada mereka di luar sana, insya-Allah. Baik, sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi malam esok seperti biasa jam 10 malam dalam iQIM #Sebar Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.